Dr. Mahathir tak habis-habis lah, sebab dia kata kenapa Datuk Anwar Ibrahim melantik Datuk Zahid. Sekarang ni yang salah Anwar Ibrahim pula dia berkaca mata Dr. Mahathir kerana melantik Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ini saya lihat bahawa kadang-kadang kebebasan bersuara ni ada batasnya, saudara. Kita nak boleh bercakap saja, tapi ada batasnya. Sebab mereka yang mengkhianati UMNO ni, mereka tidak akan henti-henti bersuara, mereka tidak akan henti-henti untuk menyerang pimpinan. Kapal Batera UMNO ini akan diserang habis-habisan. Sebab matlamat mereka mau menjahanamkan UMNO supaya parti pimpinan mereka itu dapat menggantikan UMNO. Itu matlamat mereka. Jadi sebagai warga perlu faham sekarang ni yang diserang adalah Presiden. Cuma apabila berlakunya pemilihan parti yang sepatutnya diadakan tahun ini, dan perhimpunan perwakilan minta supaya jangan diadakan pemilihan. Dr. Mahathir, saya nak tanya lah, zaman dia dulu bukankah dia juga berkali-kali mengelak diadakan pemilihan jawatan Presiden, malah jawatan Timbalan Presiden pun. Itu keadaannya. Saya haraplah, saudara, dalam keadaan-keadaan begini, dalam berpolitik ini, kita ada batas bersuara. Kebebasan bersuara yang diperuntukkan oleh perlembagaan, bagaimana kenyataan Datuk Dr. Ramlan Yunus, dia kata, tidak bermakna kita bebas berkata apa saja. Kebebasan bersuara sama ada secara peribadi, keluarga, berparti, bernegara, ada hadnya. Macam juga kita bawa kereta, saya ada had lajunya. Jangan sampai bila bawa kereta laju kena saman, marah pada kerajaan. Jangan sampai bila anda kena saman, bila anda berbicara tanpa had. Sebab itu kepada mereka yang menyerang, yang ikut kehendak ataupun kita ni kata bawa-bawa dengan usaha mereka, lain tak ada. Sebagaimana saya katakan, mereka sedang melakukan serangan cukup hebat. Saya melihat sejak 2 hari apabila mereka merasakan bahawa usaha untuk menjatuhkan Presiden UMNO itu gagal. Sebab kalau nak bawa ke mahkamah, dengan sendirinya mereka akan disingkirkan. Dan saya dipahamkan malam lusa Majlis Tinggi akan bersidang, akan bermesyuarat. Mungkin ada ahli-ahli parti, sebab saya juga dipahamkan Biro Disiplin sudah pun menyiapkan kertas tuduhan dan sebagainya. Dan mereka sudah miang. Yang dalam UMNO sudah ketakutan bahawa tindakan akan diambil terhadap mereka, musang-musang yang berbulu ayam. Ini akan diambil. Dan mereka yang terjebak dalam melakukan ketirisan kewangan negara, sehingga kan negara terpaksa berhutang sampai 1.5 triliun. Mereka juga tak boleh tidur malam, saya. Kerana itu, usaha terakhir mereka adalah untuk menjatuhkan pimpinan. Bukan menjatuhkan kerajaan, saudara, ya. Kalau saudara mengatakan jatuh kerajaan, salah. That's treason. Menjatuhkan kepimpinan yang menerajui kerajaan hari ini. Kerajaan hari ini dilihat sebagai kerajaan perpaduan, ya. Mereka berusaha untuk menjatuhkan. Bila jatuh, selamatlah tengkuk mereka. Soal siapa nak naik kemudian, mereka tak peduli. Apakah orang itu layak? Apakah orang itu berkemampuan untuk mentadbir negara? Ini sesuatu persoalan yang saya lihat bahawa mereka tidak ambil peduli. Soal keadaan politik tak stabil balik, mereka tak peduli. Kita mengharapkan agar kestabilan politik terjelma segera di saat pimpinan negara sedang bertungkus lumus untuk memulihkan ekonomi. Di saat pelabur-pelabur sudah pun melihat, awal tahun ini banyak pelabur-pelabur luar sudah pun melihat bahawa negara kita ini sebagai salah satu destinasi untuk mereka melabur. Kerana mereka juga melihat pelaburan di luar negara, macam di negara Amerika, di negara Eropah dan sebagainya, tidak menghasilkan pulangan yang lumayan bagi mereka, maka mereka sedang mengalihkan untuk kembali ke sini. Mereka nak balik. Di saat nak balik ini, kita pula menjelmakan suasana politik yang tidak stabil. Jadi artinya anda berlaku zalim pada rakyat. Saudara, anda saya rasa anda tidak adil. Anda tidak adil pada keluarga anda. Kalau seandainya suasana politik tidak stabil, ekonomi masih lagi terumbang-ambing, apa nak jadi pada negara kita? Ketakutan saya kalau kita berterusan begini, anak-anak muda pasti akan hilang pekerjaan. Tak ada kesempatan untuk mendapat pekerjaan.
Sedarlah, ramai anak-anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan. Saudara Azhar Abu, Cacai pun stres, tak dapat tolong ketua. Sebab broker-broker dan kartel dalam UMNO tak dapat jawatan presiden. Benar, Saudara Azhar. Dan mereka juga sekarang ni, bila kartel-kartel broker ni tak dapat jawatan, tak dapat apa dihajati, maka aliran wang yang dijanjikan tak dapat. Sebab itu sekarang ni, dia fikir dia marah pada Anwar Ibrahim pula. Dengan harapan, kalau mereka menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka tentulah mereka juga dapat upahnya, tetapi mereka salah orang. Kalaulah Datuk Seri Zahid begitu kental menghadapi segala serangan, saya Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih kental lagi. Dia lebih hebat lagi dalam menghadapi katalah apa saja. Baginya matlamat sekarang ni adalah untuk menangani derita rakyat. Dia tak peduli. Sebab itu kadang-kadang ada sekali terjumpa dia kata persetankan semua itu. Saudara Bini Riza dia kata mengamuklah walaupun biarkan mereka mengamuk. Tak ada masalah. Yang penting sekarang ni kita harus menyantuni derita rakyat. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.